letak di dada sebelah kiri. Kita pejamkan mata kita, yang ada dalam fikiran kita pada ketika ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berselawat sama-sama. Mudah-mudahan dengan selawat kita Allah Taala kuatkan daya ingatan kita, Allah Taala sembuhkan penyakit kita, Allah Taala pemudahkan urusan kita, Allah Taala akan temukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, dan seterusnya mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi Allah Taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala telah memilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Allah Taala beri keizinan kepada kita untuk bangun awal pada pagi tadi. Untuk kita solat tahajud, untuk kita solat witir, solat sunat taubat dan sebagainya. Kemudian dapat solat subuh berjamaah, dapat solat subuh, qabliyah subuh 2 rakaat, subhanallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan seandainya hari ini adalah hari yang terakhir buat kita, bermakna subuh pagi tadi adalah subuh yang terakhir dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan beruntunglah pagi tadi siapa yang bangun awal untuk buat solat sunat tahajud, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama, di antara tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah, di antaranya kata ulama ialah orang yang disibukkan oleh Allah dengan dunia. Dia sibuk dengan dunia. Dalam masa sehari dia nak baca Al-Quran satu muka surat pun tak sempat. Tetapi dia boleh tengok handphone sampai 2-3 jam.
Nah, kenapa Allah Ta'ala benci kepada dia? Allah Ta'ala tak bagi dia baca Quran? Kerana Allah benci untuk mendengar suaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jangan kita anggap kita ni tak baca Quran, tak rasa apa, tak ada apa. Sebenarnya macam itulah kata ulama. Allah Ta'ala tak izinkan kepada dia untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Allah Ta'ala benci untuk mendengar suaranya. Tapi kita Allah Ta'ala pilih tiap-tiap pagi baca surah Yasin, subhanallah. Nah, di antara kelebihan surah Yasin, siapa yang mengamalkan surah Yasin dalam kehidupan dia, di antaranya Allah, orang di sekeliling akan sayang kepada dia. Dan orang akan rasa gerun, orang akan rasa hormat kepada orang yang selalu membaca surah Yasin dalam kehidupannya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah dalam masa sehari sekali pun tak sempat untuk hadir ke rumah Allah, tidak sempat untuk ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, solat berjamaah. Nah, dalam masa sehari tak sampai masjid, dalam masa ada 5 waktu untuk kita solat, tapi 1 waktu pun tak sampai di masjid. Allahu Akbar. Itu tandanya Allah Ta'ala tidak mahu kepada dia untuk menjadi tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti. Sebab itu kata ulama, siapa yang malas untuk ke rumah Allah waktu dia hidup atas dunia, maka sudah pastilah di hari akhirat nanti dia tidak akan menjadi tetamu Allah di hari akhirat nanti. Sebab tu kita nak kita duduk atas dunia ni, kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kita menghadiri rumah-rumah Allah untuk kita solat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan asbab untuk kita menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti. Dan seandainya hari ini hari yang terakhir buat kita semua, hari yang terakhir buat kita, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang menjadi asbab kepada kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah bersama dengan Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Imam Muda, Ustaz Imam Muda Haris Daniel kita. Subhanallah. Saya dengan dia ni subhanallah cukup cemburu. Sebab apa? Sebab Ustaz Haris digelar sebagai imam muda. Imam muda ni kalau tua pun orang panggil imam muda. Macam kami pergi tu rumah ni bila tua-tua kan. Tapi kalau imam muda Haris sampai bila pun orang panggil imam muda. Pasal apa? Pasal gelaran dia imam muda. Tua pun imam muda juga. Allahumma sahabat saya ramai imam muda. Di antaranya Imam Muda Azhar. Imam Muda Azhar mengaji sekali dengan saya lah. Beliau dalam TV Al-Hijrah yang duk dan duk mengajak sifat 20. Subhanallah tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab hadis kita, iaitulah kehidupan di alam barzah dan akhirat. Sebab itu beruntung bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan orang yang menuntut ilmu ni orang yang baik. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Nabi SAW bersabda, seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala beri kepahaman agama. Subhanallah. Sebab tu kita ni ada WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp lah anak-anak kita. Grup-grup dalam ni kita. Kita tahu kawan kita ni duduk atas dunia ni, duduk kawan dengan kita. Mengaji ni balok liat. Malas mengaji. Terutamanya belajar agama ni. Hantar WhatsApp kat dia. Bagi link kat dia. Bagi dia mengaji. Jangan biar kawan kita ni duduk saja je. Duk aja tengok Gegar Vaganza. Ada lagu, ada lagi. Duk kira ada lagu, ada lagi ya. Hak ni tak mau nak kira lagi. Sebab kita ni akan balik bertemu dengan Allah bila-bila masa je. Dan kita nak masuk syurga. Kita mau kita masuk diri kita seorang je dalam syurga. Kita nak kawan-kawan kita, ahli keluarga kita semua masuk syurga. Itulah di antara dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nak semua masuk syurga. Bukan kita seorang yang masuk syurga. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu beruntung orang yang menuntut ilmu Allah ni, di antaranya dia boleh tahu apa yang perlu dia buat waktu dia hidup ni. Di antara keperluan yang perlu dilakukan oleh kita setiap insan di atas muka bumi Allah ni, iaitulah menjaga iman dan Islam kita agar tidak rosak. Sebab
Iman dan Islam ni satu nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Nikmat yang cukup besar. Kalau orang tanya kita nikmat apa yang paling besar waktu kita hidup atas muka bumi Allah ni, jawab dia nikmat iman dan Islam. Hak tu nikmat yang paling besar. Jadi ustaz, bila nikmat tu kita dapat, kita nak kena buat apa ustaz? Hak ni yang banyakkan orang tak sedar. Bila Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat iman dan Islam secara percuma kepada kita, kita keluar mai ni iman, dapat iman dan Islam dah. Sebab kita dilahirkan melalui perut-perut orang Islam. Bila kita dapat Islam dan iman tu percuma, maka waktu kita hidup ni lah kita kena menuntut ilmu, kena jaga iman dan Islam kita. Sebab bila rosaknya iman dan Islam, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, rosak iman dan Islam, maka na'udzubillah min zalik, dia akan duduk di dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Hak ni yang kita takut. Hak ni yang kita takut. Ramai orang tak sedar. Ada orang yang duduk atas dunia ni ngaji apa pun tak. Ngaji apa pun tak. Duduk atas dunia ni seronok 24 jam. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada aku. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita bukan seronok 24 jam je, ibu ayah sekalian. Ni sikit-sikit pi China, sikit-sikit pi Korea, kan? Madinah tak sampai-sampai. Masjidil Haram tak pernah jejak kaki lagi. Tapi tempat-tempat lain semua pi dah. Allahu Akbar. Hak ni lagi takut. Hak ni lagi takut. Tempat-tempat lain semua sampai, tapi Mekah dan Madinah tak sampai-sampai. Doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni duyufur Rahman. Jadikanlah aku ni tetamu-Mu, ya Allah. Untuk menjejakkan kaki ke bumi Mekah dan Madinah. Setengah orang dia duit banyak, tapi dia tak mau nak pergi Mekah, Madinah. Yang dia duduk sampai Korea 9 kali dah. China 14 kali dah. Kan? Jerman 4 kali dah. Duk ulang pergi Korea, China apa semua sampai had duk jaga lapangan terbang kata, lah mai pula dah mangkuk ayu ni. Kan? Mai pula dah. Kan? Tapi Mekah, Madinah tak sampai-sampai lagi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita muhasabah balik. Ya Allah, ringankanlah tangan aku, kaki aku untuk menjejakkan kaki ke bumi Madinah untuk menziarahi kekasih aku Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang lalu kita baca tentang orang beriman berehat di alam barzah, yang mana disebut oleh baginda Nabi SAW, orang yang baik apabila meninggal dunia semua pakat teriak menangis habis. Sebab apa? Sebab kebaikan yang ditinggalkan olehnya. Kebaikan yang dia buat waktu atas dunia, tolong orang, ajak orang buat baik. Duk peringat kawan-kawan dalam grup. Duk peringat kawan-kawan, bangun awal subuh sikit untuk kita buat tahajud sama-sama. Duk atok program buat amalan, duk atok program-program kuliah. Subhanallah. Bila dia meninggal dunia, semua pakat menangis. Pakat duk teriak, tangisi pemergian dia. Sebab lepas ni tak tahu lagi ada ke tak ada orang yang macam dia ni yang pergi meninggalkan kita ni. Tetapi bagi orang yang jahat, kata Nabi SAW, bila dia mati, semua orang pakat seronok. Semua orang pakat aman. Bukan setakat orang tu je. Orang yang dia buat zalim tu. Termasuklah masyarakat. Dan lebih-lebih lagi lah secara umumnya negara. Semua orang pakat seronok bila dia mati. Sebab apa? Sebab terhentinya kejahatan yang dilakukan sepanjang dia hidup atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bila dia orang yang tidak beriman ni, bila meninggal dunia, maka dia akan diazab oleh Allah di dalam kubur 24 jam. Tak ada rehat. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kita tak mau. Kita balik bertemu dengan Allah nanti, kita tak mau kita ditanya oleh Allah Ta'ala banyak. Kita tak mau kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita nak duduk di alam barzah ni, kita nak rehat. Nak rehat. Sebab tu Nabi tinggal kat kita petua punya banyak. Di antaranya Nabi kata selepas mayang maghrib, selepas mayang subuh, bacalah Allahumma ajilna minan nar. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada azab api neraka.
Minta. Siapa yang baca 7 kali lepas subuh tadi ni, sekiranya dia meninggal dunia pada waktu siang, maka Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Siapa yang baca 7 kali lepas sembahyang maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau dia mati pada waktu malam, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang sekali, maka jarak dia dengan syurga adalah kematian. Kemudian lepas dalam baca tahiyat akhir, lepas baca innaka hamidum majid, lepas tu baca pula Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Minta, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Dan di antaranya lagi Nabi sebut siapa yang nak selamat daripada azab kubur, iaitulah dengan membaca surah Al-Kahf, membaca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, jangan tinggal. Orang yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, dia tidak akan merasai azab kubur. Allahu Akbar. Hak itulah yang kita nak. Duduk dalam kubur, rehat, subhanallah. Rehat, subhanallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. InsyaAllah kepada pagi yang mula ni kita tengok pula hadis yang ke-19. Iaitulah para nabi hidup di dalam kubur dan mendirikan solat. Subhanallah, tabarakallah. Kita tengok hebatnya para nabi dan rasul ni. Mereka hidup di alam barzah dalam keadaan mendirikan solat. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Rawahu Abu Ya'la. Artinya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi hidup di dalam kubur masing-masing dan mereka mendirikan solat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Maksud dia apa dia? Maksud dia, kalau orang tanya kita, apakah amalan yang sedang dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam kubur pada ketika ini? Maka kita jawab, para nabi dan rasul hidup dalam kubur pada ketika ini dalam keadaan sedang mendirikan solat. Para nabi dan rasul mereka hidup dalam kubur dalam mendirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat dalam kubur ni, kata ulama, dapat pahala tak? Tak dapat pahala dah. Sebab dia duduk di alam barzah. Dan dia boleh semayang beribu-ribu rakaat. Dia nak semayang banyak mana, semayang lah. Sebab dia waktu masa tu jadi meri. Makna terpanjang masa di alam barzah tu, boleh semayang. Subhanallah. Ni amalan para nabi dan rasul. Kita tengok keterangan hadis. Allah Ta'ala memberi kehidupan yang paling sempurna kepada para nabi di alam barzah. Kehidupan mereka melebihi kehidupan para syuhada dan salihin. Dalam peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj, baginda dibawa melawat beberapa tempat. Antaranya baginda menziarahi pusara Nabi Musa AS. Baginda bersabda, Ataitu aw marartu ala Musa laylatan usriya bi 'indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Rawahu Muslim. Artinya, aku menziarahi ataupun melalui pusara Nabi Musa AS pada malam Al-Isra'. Pusaranya terletak di sisi Al-Katsib Al-Ahmar, yakni bukit pasir berwarna merah. Ketika itu, Nabi Musa AS sedang berdiri melakukan solat di dalam kuburnya. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW melihat beberapa orang Nabi sedang mendirikan solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil Isra'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya fa idza Musa qa'imun yusalli fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali shanu'ah wa idza Isa ibn Maryam alaihi salam yusalli aqrabun nasi bihi shahaban Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi wa idza Ibrahim alaihi salam qa'imun yusalli
ashbuhun nasi bihi sahibukum ya'ni nafsahu, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis kisah Al-Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat sekumpulan nabi. Aku melihat Nabi Musa alaihissalam mendirikan solat. Beliau seorang lelaki yang tegak dan berambut kerinting, seperti mana orang Syanu'ah, yakni satu kabilah di Yaman. Aku melihat pula Nabi Isa alaihissalam mendirikan solat. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan aku juga melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan akulah orang yang paling mirip dengannya. Ibu yang rahmati Allah sekalian, selain pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi SAW juga pernah melalui ataupun pernah melihat dalam peristiwa Isra' tersebut, bagaimana Nabi melihat Nabi Isa alaihissalam sedang mendirikan solat. Dan juga Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam mendirikan solat. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberitahu, ketika Nabi berjalan dalam peristiwa Isra', Nabi tengok Nabi Musa alaihissalam mendirikan solat. Beliau Nabi Musa alaihissalam ni, baginda Nabi Musa alaihissalam, badannya tegak, badannya tegak sasa dan berambut kerinting, seolah-olah seperti mana satu kaum kabilah di Yaman, iaitulah kaum Syanu'ah. Nabi Musa alaihissalam ni, kita semua tahu dah kekuatan Nabi Musa alaihissalam, seorang lelaki bersamaan dengan 40 orang lelaki biasa. Sebab tu Nabi Musa boleh angkat penutup telaga tu, subhanallah, dengan seorang diri. Padahal nak buka tudung telaga tu, biasanya diangkat oleh 40 orang. Sebab tu Nabi Musa alaihissalam, ketika mana ada berlakunya pergaduhan di antara bangsa Qibti dengan orang-orang Bani Israel, maka Nabi Musa pergi nak sabaknya. Nabi Musa tertampak seorang orang yang berketurunan Qibti tu, tiba-tiba meninggal dunia. Subhanallah, tabarakallah. Ni kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa kita ni alaihissalam, cuma percakapannya telor sikit. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok waktu Nabi Musa masih kecil-kecil dulu ni, waktu Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan dalam sungai Nil, masuk ke dalam istana Fir'aun, maka pada waktu itu Asyah memujuk Fir'aun agar tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Sebab waktu itu memang kalau ada bayi lelaki akan dibunuh hidup-hidup, akan dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Tetapi bila masuk dalam istana tu, Siti Asyah tak bagi. Sebab apa? Sebab sayangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini semua takdir Allah. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah sepupu kepada Siti Asyah, isteri Fir'aun laknatullah. Siti Asyah tidak pernah disentuh oleh Fir'aun laknatullah. Tak pernah disentuh. Sekali pun tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Setiap kali masuk bilik, maka Allah Ta'ala jelmakan syaitan betina untuk digauli oleh Fir'aun laknatullah. Maka pada waktu itulah dites, Fir'aun test, tengok budak ni bukannya seorang rasul yang akan bunuh dia, akan mengganggu pentadbiran dia. Sebab Fir'aun bermimpi mengatakan bahawa akan datang seorang lelaki yang akan memusnahkan tahtanya. Jadi dia punya takut, dia bunuh semua bayi-bayi lelaki pada waktu itu. Dan bila masuk dalam istana dia nak test tengok kan. Sebab Nabi Musa alaihissalam ni, waktu Fir'aun duk dukung dia tu, duk gendong dia, Nabi Musa waktu tu pernah tarik janggut dia, dan waktu kecil tu, tarik janggut Fir'aun waktu tu, Fir'aun terkejut sampai menitik air mata. Punya kuat disentak Nabi Musa alaihissalam, sentak janggut dia sehingga menitiskan air mata. Punya kuat. Walaupun Nabi Musa waktu tu masih lagi keadaan baik. Maka Fir'aun duk kata pasal budak ni dah, pasal nak jadi raja, nak kacau aku ni. Kan? Lalu maka diberi nasihat oleh Haman untuk letak susu satu, kemudian bara api satu. Pada waktu itulah dicuba Nabi Musa alaihissalam oleh Fir'aun
nak tengok sama ada budak ni ataupun tidak, yang akan mengganggu urusan pentadbirannya nanti waktu dia besar. Maka pada waktu itu diletak susu dengan bara api. Maka ditengok yang mana satu Nabi Musa nak pilih. Ketika Nabi Musa berjalan menuju ke air susu, pada waktu itulah malaikat Jibril menepis tangannya untuk pergi menghala ke bara api dan ambil bara api bubuh dalam mulut. Waktu itu. Sebab apa? Sebab nak elakkan daripada Nabi Musa AS dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Sebab itulah Nabi Musa AS percakapan dia tak kurang jelas sikit, telur sikit percakapannya. Sebab itulah Nabi Musa minta kepada Allah supaya dijadikan adiknya Nabi Harun untuk menjadi Rasul, membantunya dalam menyampaikan dakwah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan Nabi sebut lagi, aku melihat Nabi Isa AS mendirikan solat. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa iaitulah sahabat Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi juga melihat Nabi Ibrahim AS. Dan bila tengok Nabi Ibrahim AS, maka Nabi SAW bersabda, akulah orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi kata, Nabi Ibrahim AS ni wajah dia seakan-akan dengan wajahku, mirip dengan wajahku, kata Nabi SAW. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kata ulama, para Nabi dan Rasul, mereka hidup di dalam kubur dalam keadaan mendirikan solat. Sebab itu, kalau orang tanya kita apakah amalan yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, maka kita jawab adalah mendirikan solat. Sebab itu ada seorang wali Allah, sebelum dia meninggal dunia, dalam tahajudnya, dalam sembahyangnya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni hamba-Mu yang melakukan amalan para Nabi dan Rasul ketika berada di dalam kubur mereka, iaitulah dengan mendirikan solat. Dia minta pada Allah. Ditakdirkan Allah pada saat anak muridnya mengkebumikan dia, tiba-tiba mereka terlihat bagaimana guru mereka itu sedang mendirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat lagu mana? Wallahu a'lam. Sebab tu ulama kata jangan tanya macam mana para Nabi dan Rasul solat dalam kubur. Wallahu a'lam. Macam mana sembahyang? Wallahu a'lam. Kan? Tapi mereka solat dalam sembahyang. Sebab itu kata ulama ada dua amalan yang boleh kita lakukan dalam kubur esok jika diizinkan oleh Allah. Apa dia? Yang pertama solat, yang kedua membaca Al-Quran. Ada dua amalan. Yang pertama solat, yang kedua membaca Al-Quran. Orang yang suka baca Quran, maka dalam kubur juga dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran setiap masa. Dan ada pada zaman Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ada seorang penggali kubur. Dia gali-gali kubur, bila sampai bawah tengok-tengok, dia tengok dalam kubur tu ada seorang lelaki sedang membaca Al-Quran. Al-Quran dia diperbuat daripada mah. Subhanallah, tabarakallah. Saya kan orang ahli kubur tu bertanya kepadanya, adakah sudah berlakunya kiamat? Maka penggali kubur tu kata, tak, belum lagi. Maka kata ahli kubur tersebut, kamu kambuh semula kubur aku. Kan? Lalu dia pun kambuh, kemudian dia pun cepat-cepat naik bertemu dengan Imam Suyuti rahimahullah, bertanya kepada Imam Suyuti, apakah benar apa yang dia tengok tadi? Adakah hantu ke yang dia tengok tadi? Kata Imam Suyuti rahimahullah, tak, yang kamu tengok itu adalah benar. Iaitu orang yang hidup atas dunia membaca Al-Quran, maka di dalam kubur pun dia akan membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni, duduk atas dunia ni, cakap dengan Al-Quran. Al-Quran, aku nak jadi kekasih kamu, aku nak jadi teman kepada kamu, agar kamu dapat menemani aku waktu berada di dalam kubur. Sebab duduk dalam kubur ni, Al-Quran akan menghiburkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan siapa yang membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, dia akan mai halang kita daripada disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akan dihalang kepada kita untuk diazab oleh malaikat-malaikat Allah yang menjaga kubur. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah jadikanlah dua amalan ni dalam hidup kita ni, amalan sembahyang dan membaca Al-Quran,
adalah rutin dalam kehidupan kita. Biar bila sampai satu masa, oi aku tak semayang apa lagi malam ni. Oh tengok semayang sunat witir dok lagi. Kan. Lepas tu duk cek, apa tak buat lagi ni. Cek surah Al-Mulk tak baca lagi. Surah Sajdah tak baca lagi. Kan. Mai waktu pagi pula, apa aku tak buat lagi ni ya. Hai, apa dia? Surah Yasin tak baca lagi. Subhanallah tabarakallah. Hak ni yang kita mau. Nah, dalam hidup kita. Kita tak lekang daripada solat kita, daripada sembahyang kita. Subhanallah. Nabi SAW sangat suka solat. Sehingga Rasulullah solat sehingga bengkak kaki-kaki baginda. Kaki yang mulia baginda Nabi bengkak akibat solat. Kita kaki bengkak, tak solat. Nabi solat sampai bengkak kaki. Kita tak solat, pasal apa? Bengkak kaki. Orang tanya pasal apa tak solat? Kaki bengkak. Kan, tapi Rasulullah solat sampai bengkak kaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi kita seorang yang maksum, tapi Nabi SAW, Allahu Akbar, sangat suka, sangat sayangkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Itulah kemanisan bila kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Sebab esok duduk dalam kubur kita rehat ya. Dalam keadaan orang lain diseksa, dipukul, ditanya banyak. Tapi kita duduk dalam kubur, Allahu Akbar, rehat kita. Azab apa? Tak kena duduk relax, tidur dalam kubur sejuk. Subhanallah. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Bagi orang yang beriman, bumi akan peluk dia. Allah. Seperti mana ibu memeluk anak. Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang tak beriman, bumi akan himpit dia sehingga berselisih tulang rusuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat buaya rahmati Allah sekalian. Sebab tu amalan para Nabi dan Rasul, mereka solat di dalam kubur. Kita pun nak macam tu. Biarlah kita mati esok duduk dalam kubur, kita melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk dalam kubur dalam keadaan melakukan amal ibadah kepada Allah. Tetapi buat amal ibadah dalam kubur, sebab solat dalam kubur, baca Quran dalam kubur, dapat pahala tak? Tak dapat pahala dah. Tak dapat pahala. Cuma kita buat tu dengan kita buat tu pasal apa? Kerana itulah amalan yang kita lakukan waktu kita hidup atas dunia. Waktu duduk dalam kubur pun kita tak mau buang masa, tapi kita nak buat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita tengok solat ni apa dia. Sehingga kan para Nabi dan Rasul itu duduk dalam kubur pun mendirikan solat. Solat pada bahasa ialah doa. Sebab tu orang yang tak solat, dia tak berdoa kepada Allah. Solat pada bahasa ialah doa. Sebab tu orang yang tak solat, mereka tak berdoa kepada Allah. Dan pada segi istilah syaraknya pula ialah himpunan beberapa perkataan dan juga perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam serta beberapa syarat yang tertentu. Tu solat. Sebab tu rugilah siapa yang duduk atas dunia ni dia tak solat. Ketika Nabi Isra', Nabi tengok ada sekumpulan manusia yang sedang menghantukkan kepalanya di batu hingga pecah. Hantuk pula, berdegum, pecah. Lepas tu elok balik, hantuk pula sampai pecah. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah golongan ini? Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril AS menjawab, inilah umat kamu, wahai Muhammad, yang waktu hidup atas dunia dulu, mereka meninggalkan salat. Menyesal ni tak tahu nak abang dah. Duduk di hari akhirat, duduk je hantuk kepala sampai dengan batu sampai pecah. Sebab tu ibu ayah sekalian, kalau siapa yang tak nak solat, yang anggap solat ni berat sangat dalam hidup dia, dia kata aku ni nak semayang 5 waktu ni, payah. Cannot go. Kan? Kunci jam pun tak boleh nak jaga. Dia anggap kata solat ni sebagai beban dalam hidup dia. Hari ni saya nak bagi petua. Petua apa Ustaz? Petua kalau tak mau solat. Apa dia petua dia? Yang pertama, kunci jam pukul 3 pagi. Jam bunyi kering, dia pun ambil semayang. Ambil semayang, cucikan diri dia daripada hadas besar, ada kecil. Cucikan diri daripada najis.
pakaian daripada najis, tempat sembahyang daripada najis, kemudian buat solat. Solat apa? Solat sunat hajat. Habis solat sunat hajat, berdoa. Kalau boleh menangis-nangis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak larat nak bayar 5 waktu dah, ya Allah. Tapi kalau tengok Gegar Vaganza, okey, Gegar Vaganza, okey. Tapi kalau tengok Sepuh Turinen, seronok. Tapi nak sembahyang 5 waktu tak larat dah, ya Allah. Ya Allah, oleh kerana aku tak larat dah, ya Allah, nak solat 5 waktu, ya Allah, jadikanlah aku gila. Minta buat apa? Minta jadi gila. Kenapa minta jadi gila? Sebab syarat wajib solat mestilah berakal. Syarat sah solat mestilah berakal. Kalau gila, wajib tak solat? Tak wajib. Kalau gila, sembahyang sah tak? Tak sah. Nah, itulah ubat dah. Minta jadi gila senang, siapa pun tak marah. Nah, siapa pun tak marah. Kan? Orang kata, jangan bayar. Oh, tak apa, gila. Kan? Tapi siapa yang nak gila? No? Siapa yang nak gila? Sebab tu orang gila ni, bila mereka tengok kita, mereka seronok. Mereka tak. Pasal apa mereka seronok tengok kita? Sebab mereka esok di hari akhirat, mereka tak kena tanya banyak. Tapi kita ni Allah Ta'ala tanya banyak. Allahu Akbar. Tanya banyak. Nah? Orang yang ada harta banyak, dia guna kok bana harta dia. Allahu Akbar. Nah? Kepada penaja-penaja kita tahniah lah. Boleh duk tajar buat majlis-majlis ilmu. Subhanallah, tabarakallah. Nah, orang yang dengar ilmu dapat beramal pula dengar ilmu. Pahala orang yang jadi penajar tu, pahala dia berjalan. Subhanallah. Hak ni lah hak nak tolong kita esok dalam kubur. Nah, pahala duk main, subhanallah, duk heran. Pahala mana ni? Subhanallah. Rupanya pahala yang tajar ilmu. Kemudian orang yang mengaji ilmu ajak pula pada anak-anak dia, sampaikan pula pada orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu bila dapat dia tahu, dia bagi tahu pula kat kawan dia hak tak tahu pula jadi tahu, kawan dia pula sampaikan. Subhanallah. Nah, lebih hebat lagi daripada MLM lagi. Kan? Multi level marketing. Kan? Tak perlu seorang cari dua, cari 3. Kan? Tapi dia direct. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Begitulah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW yang makamnya berada di sebelah makam baginda Nabi SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah mewakafkan Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Bayangkan Masjid Nabawi, Sayyidina Abu Bakar wakafkan, sampai sekarang orang duk buat amal ibadat. Subhanallah. Agak-agak pahala Sayyidina Abu Bakar banyak benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Itulah yang kita nak. Sebab Nabi kata bila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Kecuali 3, kata Rasulullah. Yang pertama, iaitulah sedekah jariah. Sedekah jariah. Subhanallah, tabarakallah. Hak ni yang kita nak. Nah, ada duit walaupun sikit sedekah. Sebab tu waktu subuh Nabi SAW bersabda, pada waktu subuh akan turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, Engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua berdoa, Ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Allahu Akbar. Nabi sangat bimbang dengan doa malaikat yang kedua. Berdoa, Ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya waktu subuh ni, waktu pembuka rezeki. Tahniahlah ya sahabat-sahabat yang bersedekah waktu subuh tadi ni, yang sedekah waktu subuh tadi. Allahu Akbar. Nah, sebab malaikat yang pertama doa, Ya Allah, Kau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sehingga kan ulama kata kalau tak mampu nak pergi masjid surau pada waktu subuh, siapkan satu tabung di rumah kita. Nah, pilah DIY ke kan, kedai Iko ke, beli tabung tu, tulis itu tabung subuh. Kan, waktu subuh buat duit dalam tu. Nah, mangkit-mangkit buat duit dalam tu. Lepas tu tiap-tiap hari bila penuh tabung tu, bawa main masjid ke surau, buh dalam tabung masjid, tabung surau. Subhanallah. Kita bimbang malaikat yang kedua doa, Ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang yang enggan sedekah pada waktu subuh. Kita takut yang tu. Beli barang hilang, orang curi.
Ya, perbaik motor, baru perbaik lah, tengok lah terlucut tayar pula dah. Kan? Ha? Duk naik motor elok-elok, tiba-tiba orang ramai belah. Kan? Na'udzubillahi min zalik. Nah, sebab apa? Sebab kita takut doa malaikat yang kedua minta, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Nah, maknanya bukan sedekah waktu subuh aja, waktu lain pun kena banyakkan sedekah. Nah, tapi yang pentingnya waktu subuh jaga. Nah, sebab itulah jagalah, bangunlah pada waktu subuh untuk beribadah kepada Allah, kerana keberkatan hari kita bermula dengan subuh. Nah, sebab tu orang yang dia tak bangun subuh, dia kata dia akan rasa hari itu macam Allahu Akbar, macam tak ada semangat lah, kan? Dia jadi macam tak semangat lah nak buat apa pun, kan? Tapi orang yang bangun subuh, lain semangat dia. Nah, dia bangun awal, dia buat tahajud, lepas tu dia buat sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Sembahyang solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi SAW bersabda, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tu dia pahala punya banyak. Bukan setakat jutawan. Nah, orang yang sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, bukan setakat jutawan. Kalau bilang betul-betul jadi tak ketahuan pahala dia dapat. Kan? Punya banyak pahala tu. Tapi kita tinggal pahala tu lama mana dah. Orang yang duk ambil pahala tu tiap-tiap pagi, Allahu Akbar, subhanallah, tabarakallah. Nah, kita duk tinggal, tak bangun-bangun lagi subuh, Allahu Akbar. Rugilah kita ni. Duk dalam kerugian, sebab tu Allah Ta'ala bersumpah tu, wal as. Manusia ni, demi masa, manusia ni sentiasa duduk dalam keadaan yang rugi. Duduk rugi. Subhanallah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ni orang-orang yang untung. Yang duk pesan-pesan, duk bagi tahu dengan penuh kesabaran. Dengan sabar. Duk sampai tu orang tak mau dengar ke, nak dengar ke, dia duk sampai tu. Ni siapa dia ni? Orang-orang yang untung. Kemudian orang yang bagi tahu dengan kebenaran. Dia abang benda yang betul walaupun orang benci dia. Dia duk abang tu. Dia duk bagi tahu gitu sebab dia berpesan-pesan dengan kebenaran. Bangunlah, bangunlah. Dia kata, hang tak kerja tak apalah, boleh bangun awal. Kami kerja balik letih. Kita ni alasan, Allahu Akbar. Alasan kalau kita tak mau buat sesuatu tu, alasan dia mai tu dia. Kita minta 5, dia bagi 14. Kalau hak kita tak berkenan tu. Tapi kalau hak kita berkenan, orang bagi alasan suruh tak buat, dia bagi alasan 400 untuk buat. Hak dia berkenan. Kalau hak dia tak berkenan, orang minta alasan dia 5, dia bagi 14. Dia bagi 40, 50. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat satu ilmu yang mengatakan bahawa para nabi dan rasul mereka hidup di dalam kubur mereka dalam melakukan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka hidup di dalam kubur, mereka melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah sebagai salah satu contoh yang boleh kita ambil, yang boleh kita munajat kepada Allah, minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah amalan para nabi dan rasul ketika berada di dalam makam mereka dengan mendirikan salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, saya rasa setakat itu dulu pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan tutup dengan doa insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك
كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan solat dengan sengaja, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami, ya Allah. Agar kami dapat melakukan amal ibadah kepada-Mu, ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dan merayu kepada-Mu, ya Allah. Panjangkanlah usia kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Redalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah, ya Allah, kesihatan buat sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang sedang diuji dengan pelbagai penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah, ya Allah, rezeki yang melimpah ruah, ya Allah. Buat penaja-penaja kami, ya Allah. Makbulkanlah permintaan mereka, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka sekeluarga, ya Allah. Di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang mendoakan kami, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami, ya Allah, yang akan mengkafankan kami, ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami, ya Allah, yang akan mengkebumikan kami, ya Allah, yang akan mentalqinkan kami, ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami, ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami, ya Allah, untuk menyebut kalimah la ilaha illallah pada akhir kalam kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Rehatkanlah kami di barzah-Mu, ya Allah. Temukanlah kami, ya Allah, dengan kedua ibu bapa kami waktu berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami, ya Allah, amat merindui senyuman mereka, ya Allah. Dan kami amat merindui gelak tawa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami, ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kau pilihlah guru-guru kami, ya Allah. Jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Serta seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Untuk mendapat syafaat baginda Nabi, ya Allah. Dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, di hari akhirat nanti, ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami, ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Waalaikumsalam sayyidina. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Amir Syarizal ya, mengenai bicara mengenai para nabi yang tidak dibiarkan dalam kubur mereka, mereka bersembah sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hinggalah hari kiamat nanti. Demikianlah keterangan perihal para nabi masih hidup dan melaksanakan ibadah solat. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan yang berjaya meraih nikmat di akhirat kelak, insya-Allah. Dan selepas ini kita ada lagi kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Haris ya, mengajar berkitab menjadi kekasih Allah. Dan dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sejumpa lagi Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya, Pada insyaAllah. Jumpa Jumaat. lagi semua. Terima kasih juga Assalamualaikum moderator Ustaz. kami ini. Baik sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan lagi ya kuliah duha. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan lagi.